salam sejahtera kami ucapkan kepada anda yang sentiasa setia bersama dengan kami dalam Borak Tesipeng. Macam biasa, bersama dengan saya, Ghazali Zohri. Saya Nurul Ismail. Dan saya Marzella Sigai. Nurul sehat? Sehat. Sehat dan ceria dan cantik. Ya. Apa topik yang kita nak bincangkan hari ini, Gas? Okey, hari ini Gas akan bersama dengan seorang artis cilik ni. Jadi artis cilik ni, kalau kita umur 12 tahun, mungkin kita tak ada terlibat dengan apa-apa lagi. Maybe kita masa tu sibuk dengan belajar ataupun masih lagi budak-budak kan. Tapi artis cilik ni, pada umur 12 tahun, dah capai orang kata jumlah subscriber dekat YouTube 3.7 juta subscriber. Lepas tu video yang dipaparkan di YouTube, nak tahu tak berapa yang dah cecah tontonan? Lebih daripada 110 juta view. Wow. Dia buat apa, Gas? Menyanyi? Hebat. Dia menyanyi, tapi specialnya dia menyanyi menggunakan ukulele. Jadi nak tahu lebih lanjut selepas ini bersama dengan Gas dalam Jadi Nurul kali ini nak bawakan kepada penonton Borak Tesipeng seorang yang bersuara emas kerana sering mengacara dalam majlis rasmi, majlis TYT, majlis kerabat diraja. Kalau nak tahu lebih lanjut, lepas ni Nurul akan cerita lagi lah lebih detail mengenai dia. Marzella pula. Kalau Zel pula, hari ni Zel akan kongsikan dengan para penonton salah satu hidangan tradisional di Sarawak. So Zel nak tanyalah, Gas dengan Nurul tahu ke apa itu tumpik lemantak? Tahu. Pernah makan lah? Nurul? Tumpik lemantak. Tumpik dia macam, dia lempeng sagu. Dia buat daripada sagu. Ya, tapi okay, kalau Nurul tak pernah makan and then mungkin ada para penonton yang belum makan nak tahu cara proses nak buat tumpik, stay tune. Mesti Marzella dah pandai buat kan? Boleh lah, dia ringkas je cara nak buat dia Nurul, tapi nanti untuk khas untuk para penonton kita ada sediakan VT untuk cara membuat tumpik lemantak. Wow. So guys, tunggu. Terima kasih di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita berehat kejap. Kembali selepas ini. Hai semua, bersama dengan Zel dalam Borak Tesipeng. Dan untuk segmen hari ini, Zel nak kongsikan dengan para penonton salah satu hidangan tradisional di Sarawak iaitu tumpik lemantak. Tumpik lemantak ini merupakan makanan tradisional masyarakat Melanau yang diperbuat daripada sagu atau pokok rumbia. Teksturnya seperti lempeng dan ianya sesuai dimakan kosong, berintikan udang ataupun dimakan bersama gula apur, ikut cita rasa masing-masing. Jadi kepada para penonton yang nak tahu apa itu tumpik lemantak atau lebih dikenali sebagai pizza Sarawak dan cara membuatnya, sebab cara penyajiannya sangat mudah, kita saksikan VT ini.
Kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Kali ini Nurul bawakan kepada anda seorang yang bersuara emas yang sering mengacara dalam majlis rasmi, majlis TYT, majlis kerabat diraja dan pasti penyampaiannya yang lain daripada yang lain mungkin dari segi pertuturan yang digunakan yang sopan dan beradab. Tak lain tak bukan tuan punya badan itu sendiri iaitu AJ. Assalamualaikum Azman Johari atau dikenali ramai sebagai AJ. Nak tahu berapa lama sudah dalam bidang ini AJ? Terima kasih Nurul. Sebenarnya tak adalah bersuara emas bagai pun. Sebenarnya apa yang kita buat ni kita minat. Kan? Sebenarnya saya bermula dengan menceburi bidang pengacaraan ni sejak daripada tahun 1994. 1994. 1994. Saya. Waktu itu bermula Nurul baru dengan berusia 1 tahun. Aduh Nurul. Ya. Dan Nurul sebenarnya lagipun saya didorong oleh rakan-rakan saya seperti nama yang tak asing juga kalau di Publik Penyalang ini, Nur Zahan Bahani yang mengatakan saya boleh buat. Jadi di situlah minat saya mula dipupuk, kemudian saya juga turut diajar dan juga diberi bimbingan oleh Abang Muhammad, Abang Jazz, Rajali, siapa lagi nama dia, Rajli Abdul Rahim. Kemudian apabila saya berpeluang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai saya di salah sebuah stesen yang tertua di Malaysia, saya juga diberi bimbingan lagi oleh Puan Haji Hasnah Haji Ibrahim, Dayang Sofia Abang Anwar, kemudian kita juga ada Tuan Haji Khalid Suud, lagi kita ada Atikah Haji Mahli dan ramai lagi. Jadi tempoh masa 20 lebih tahun dalam saya berada dalam bidang pengacaraan ini, saya mengambil, sebenarnya saya mencuri bakat-bakat mereka secara langsung maupun tidak langsung, dan itu juga yang membolehkan saya memantapkan lagi corak persembahan dan juga daripada segi tutur kata dan juga pemilihan bahasa-bahasa yang sesuai. Wow, belum sempat Nurul tanya soalan, AJ sudah menceritakan perjalanan hidup menjadi seorang pengacara selama 26 tahun. Baiklah, berbalik kepada soalan menjadi seorang pengacara yang baik atau hebat menurut pandangan AJ itu bagaimana? Okey, yang baiknya untuk menjadi seorang pengacara majlis ini ialah kita akan dari semasa ke semasa kita akan terus memantapkan diri kita daripada segi menghormati majlis, menghormati orang yang hadir, menghormati masa. Itu yang baiknya, dan tidak ada perkataan yang hebatnya pada pengacara majlis ini seandainya orangnya tidak merendah diri, orangnya tidak sentiasa yang paling penting sebenarnya merendah dirilah, kerana apabila kita down to earth kita akan sentiasa merasakan diri kita ni belum yang terbaik. Maknanya kita akan apabila kita berada pada tahap kita belum yang terbaik, dari semasa ke semasa kita akan belajar dan terus belajar. Itu yang menarik sekali. Dalam bidang ini sejak tahun 1994, apa pengalaman yang paling berkesan sepanjang menjadi seorang pengacara? Pengalaman yang paling berkesan ataupun pengalaman yang sweet memory kata orang kan? Ya. Yang paling menjadi satu yang saya rasa orang lain tak dapat tapi saya dapat. Banyak sebenarnya, tapi yang paling manis apabila saya sendiri didatangi oleh Kebawahdulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengurniakan kepada saya beberapa bahan-bahan ataupun cendera kenangan daripada Istana Negara. Begitu juga dengan Kebawahdulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang juga mengurniakan beberapa hadiah untuk saya. Jadi itu merupakan momen ataupun perkara yang saya rasa orang lain tak dapat tapi saya dapat. Wow. Kemudian saya juga berpeluang sepanjang menjadi pengacara majlis ini, pelbagai peluang yang rasanya rakan-rakan pengacara lain pun teringin.
ingin ada pada masa dan juga momen itu, akan tetapi tidak berkesempatan ataupun belum berpeluang. Tapi pada saya sendiri, apabila saya diberi kepercayaan dan juga diberi tanggungjawab untuk menjadi pengacara pada mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-209 tak silap saya di Bandaraya Kuching kita ini, itu yang berlaku pada tahun 2011 ataupun 2012, yang mana apabila saya berada di dalam satu bilik khas, apabila bilik itu merupakan bilik mesyuarat ataupun bilik menunggu ini pembesar-pembesar negeri, dan saya berada di dalam bilik itu, dan sayalah satu-satunya ataupun seorang rakyat jelata yang berada di dalam bilik itu, yang mana Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu, dan yang amat berhormat Ketua Menteri besar lain, semua berada di luar, kerana di dalam bilik itu cuma terdapat sultan-sultan bagi negeri-negeri yang bersultan, tuan yang terutama bagi negeri-negeri yang memiliki tuan yang utama, dan pastinya ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan penyimpan-penyimpan moho besar raja-raja. Dan sayalah satu-satunya rakyat jelata yang ada di dalam bilik itu yang memberi ataupun yang mengemudi perjalanan majlis itu di dalam bilik itu, dan saya juga hanya ditemani oleh penyimpan-penyimpan moho besar. Itulah sweet memory whereby semua pembesar-pembesar negeri hanya saya seorang je rakyat jelata di dalam. Wah, menarik sekali. Adakah itu kali pertama AJ bersama dengan menteri-menteri dengan sultan-sultan? Selalunya AJ, kalau itu kali pertama pasti ada rasa gementar, ada rasa kata orang gementar. Jadi macam mana AJ mengawal perasaan itu ketika bersama orang-orang yang ternama? Boleh kongsikan kepada kami? InsyaAllah. Sejujurnya, dalam apa jua majlis yang AJ buat, dalam apa jua acara yang AJ hadiri, gementarnya memang ada. Ada gementar yang tersendiri. Cuma tahap gementarnya terpulang kepada majlis apa. Sedangkan majlis perkahwinan pun AJ ada gementarnya sendiri. Contohnya, AJ boleh kongsikan bersama, kalau majlis perkahwinan, gementarnya apabila kita beraksi di hadapan orang-orang yang kita kenal. Seperti jiran kita, kan, rakan-rakan kita, itu gementarnya berada pada tahap itu. Apabila berada pada tahap menteri-menteri, gementarnya lain pula. Begitu juga dengan tahap yang tertinggi apabila kita bersama dengan pembesar-pembesar negeri seperti tuan yang terutama, seperti sultan-sultan agung. Jadi itu tahap gementarnya memang berlainan, tapi cara untuk saya mengatasi gementar itu, yang pertama sekali saya akan meyakinkan diri, saya akan berkata sebegini, seandainya ada orang lain yang boleh buat lebih daripada saya tak akan berada di sini. Maknanya ketika ini I'm the best among the best. That's why I'm here. Jadi pastinya to build our confidence, yes. Ya, jadi pastinya AJ ada taktik tersendiri menjadikan AJ pengacara yang mungkin lain daripada yang lain. Dan adakah taktik itu memberi AJ langkah lebih jauh dalam bidang ini? Of course. Yang pertama sekali, sebagai seorang pengacara, tak kira lah di mana jua anda berada, pertama sekali kita kena ada buat study case kita. Kita kena buat analisis. Siapakah audiens kita, di manakah tempat kita, macam mana. Kalau boleh kita buat yang ekstra sikit, cuba kenali audiens kita itu bagaimana corak pemikiran dan juga expectation diorang. Yang itu nanti membolehkan kita membuat deliver yang terbaik. Maknanya kalau kita tahu mereka jenis yang simple ataupun jenis yang santai, kita boleh mengemudikan majlis itu dengan secara santai. Akan tetapi seandainya yang hadir itu merupakan mereka yang straight to the point, whereby agak serius orangnya, jadi kita pun kena follow the flow.
untuk menjadikan kita ni diterima dalam satu-satu majlis itu. Boleh kongsikan kepada penonton Borak Tersiping apakah prinsip atau pegangan hidup AJ sepanjang berkecimpung dalam dunia seni ini? Okey. AJ senang je sebenarnya. Percaya pada diri. Kemudian percaya pada diri, respect everybody, tak kira siapa orang itu, sampai boleh dikatakan mungkin agak kasar bunyinya kalau sehinggakan makcik yang tukang sapu pun kita kena respect. Tak respect pada pekerjaan dia, kita respect pada dia sebagai seorang yang lebih senior daripada kita, lebih tua daripada kita, menghormati. Dan yang paling penting sekali, never say no. Take all the challenge. Take all the challenge. Sebab nak bukan senang nak senang dan bukan susah nak susah. Betul. Menarik sekali perkongsian AJ. Jadi ini soalan open mic. Kalau AJ ada nasihat untuk orang ramai di luar sana, mungkin untuk Nurul sendiri dan anak-anak muda yang ingin menjadi seorang pengacara yang hebat, apa nasihat yang AJ ingin kongsikan? Okay. Short, simple and sharp. Yes. Just do whatever you love to do and do it correctly. Wow, menarik sekali. Terima kasih atas perkongsian yang amat bermakna buat kami dan penonton Borak Tersiping. AJ. Betul, terima kasih. Sama. Terima kasih juga ucapkan kepada Borak Tersiping kerana sudi menjemput AJ untuk berkongsi bersama. Remember Nurul, nak buat tu, buat. Love whatever you do. Ya, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi dalam Borak Tersiping, as you guys can see here, kita bersama dengan seorang artis cilik, Alisa Ditrek. Alisa ni kalau korang nak tahu, mempunyai 3.7 million subscribers dekat YouTube pada masa sekarang ni. Lepas tu pernah mempunyai sebuah single di YouTube yang mana tontonannya sudah pun mencecah ataupun melebihi 110 juta tontonan. Ya Allah, hebat je. Dan cute, pandai nyanyi. Hai, boleh tak ajar sikit macam mana nak buat video kat YouTube ni? Macam mana sebenarnya strategi Alisa nak dapat ataupun tarik tontonan yang banyak macam tu? Boleh tak share? Okay, first kena rajin sebab yelah nak dapat subscriber tu susah kan. So buat je lah kalau macam tahu, kalau Alisa pilih lagu bukan saja dekat Indonesia, saya pilih lagu daripada Malaysia, ada daripada orang putih juga. So jangan macam satu je, mesti ada lain. So kena rajin lah nak dapatkan subscriber tu, nak maintainkan dan nak naikkan lagi. So kena rajin lah. Alisa, ni abang Gaz nak panggil polis lah. Nak tahu tak sebab apa? Apa? Sebab Alisa belum ada lesen kereta lagi, tapi dah beli kereta SUV, harga dia lebih daripada RM250,000. Aduh. Kenapa beli kereta mahal ni, Cik? Jadi macam bawang kejap kan. Kenapa? Boleh tak share? Sebabnya Alisa dah lama dah suka kereta tu dan selesa lah kalau Aisyah nak pergi syuting ke apa, Aisyah boleh lah baring-baring. Bukan baring-baring je lah, boleh untuk Aisyah punya family juga. Kalau macam nak pergi travel ke apa, senang lah kan bawa kereta tu. So macam tu lah. Okay, Alisa, ni single kedua. Ramai peminat Alisa, especially kat Sarawak ni tunggu lagu baru Alisa. Ada perkembangan tak untuk single yang kedua? Alisa dah rekod dah lagu tu dan cuma tinggal nak shoot je lagi. So korang fahamkan macam mana sekarang kita punya tu, so perlu dipostpone kan.
Ah, ah. Ni untuk single kedua dengar-dengar ada kerjasama dengan negara seberang Indonesia. Kan? Kangen Band. Kangen Band. Ya. Ni cakap pasal Indonesia, abang tengok lagu Alisa kebanyakan rentak dia macam ada Indonesia punya vibe sikit. Adakah itu salah satu strategi Alisa juga untuk tarik tontonan ramai? Yelah sebab first lagu Alisa pun macam rentak dia happy-happy lah kan. So kedua ni pun kita pun nak buat macam relax, chill-chill je. Dan lagu dia pun macam ada kena-mengena terspoil pula kan. So tunggu je lah nanti. Kangen apa tu? Kena boleh dengan live Kena tunggulah nanti. Dia ada kena-mengena lah dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi kepada anda kalau nak tahu apa yang kena mengena dengan hidup Asilan Alisa ni, kita tunggu single kedua Alisa, okey? Ni kita nak tanya juga sebab Alisa dia terkenal dahulu pada tahun semenjak umur Alisa 7 tahun kan, pernah bawa lagu apa? Kun Anta. Lepas tu bawa lagu tu menggunakan alat muzik ukulele. Betul kan? Ukulele. Ya, nak tengok mana ukulele boleh tak, Syiz? Ni khas untuk Borak Tesipeng. Ambil hijab. Sekejap ya, tapi Alisa tunjuk yang kecil. Kita tua room dekat bilik Alisa. Nak tengok. Tada. Lah. Apa dia? Ni yang paling kecil daripada yang Alisa ada. Oh, ada Tapi berapa banyak? rasanya lagi kecil kot. Ada berapa banyak ukulele? Ada dalam 20 tak silap. 20 ukulele. Tak silap lah. Alisa, macam mana perasaan Alisa tengok Alisa ni lah, nyanyi, kerja, belajar, dia okey tak? Dia bagi support tak? Okey tak? Oh, maksud abang dekat sekolah lah. Tak, ni sebab Alisa nyanyi, lepas tu belajar lagi, lepas tu buat konten lagi. Diorang support Alisa juga ke ataupun diorang macam biar je Alisa support explore your own entertainment world ni? Oh, kalau family Alisa memang support lah Alisa. Dan memang mami dan daddy Alisa memang bagi sokongan yang bagus kepada Alisa. Dan mami pun sebenarnya yang ajar Alisa menyanyi semua ni sebab dulu pun mami penyanyi juga. So, yep. Dan kalau sekolah pula, diorang pun faham sebab Alisa dah lama dah dekat sekolah tu. So macam kalau Alisa nak pergi syuting ke apa, tak pergi sekolah, okey lah, diorang faham lah. Ada orang request ni Alisa nyanyi sikit lagu kakak Nana Shimik. Nyanyi sikit lagu kakak Nana Shimik. Sekejap, lagu apa Hantu Atuk Bayi sekejap. Terpulanglah, mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Okey Alisa, soalan last daripada Abang Gaz lah kita tahu Alisa sekarang ini pada satu tahap yang sangat membanggakan. Abang Gaz pun personally, I'm very amazed with your achievement. Jadi kalau kita nak expect lah ataupun predict untuk tempoh 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, rasa-rasanya Alisa pada masa tu menjadi seorang apa? Adakah masih menjadi seorang penyanyi ataupun menjadi seorang cikgu vokal? Macam mana? Asa tengah fikir juga sekarang tu kan. Asa masih tengah fikir lagi. Tapi Asa rasa perlu dahulukan pelajaran dululah. Sebab kalau Asa nak jadi penyanyi, Asa perlu ada berpelajaran juga. So, That's the spirit. Macam mana pun kita menyanyi, jangan pernah kita abaikan pelajaran.
because tanpa ilmu kita tak boleh pergi jauh sebenarnya. Mana memang kita memang pakai ilmu yang kita belajar tu. Okey, last sekali. Cakap bahasa Sarawak sikit Alisa. Your fans dia rindu sangat dengan Alisa. So boleh tak cakap bahasa Sarawak sikit? Latih Okay, sikit. thank you so much kepada yang dah menyokong Alisa daripada Alisa mula-mula dulu. Masa saya kecil, ya sekarang pun masih kecil juga, tapi masa kecil daripada sekarang. Dan saya harap korang teruskan menyokong Alisa dan terima kasih sangat-sangat. Okey, belanja cakap bahasa Sarawak sikit. Kami sayang kita semua. Amin, sayang kita. Jangan lupa tengok Borak Tesipeng. Jangan lupa tengok borak apa? Borak Tesipeng. Borak Si si pe. Okay. Thank you Alisa. Cute sangat lah. Thank you very much. Alright, until we meet again. See you again. Bye-bye. Dan kepada anda jangan ke mana-mana. Terus setia dalam Borak Tesipeng.